Maksud saya bermaksud kepada pemilikan usaha. Saya juga ingin bertanya, sejauh mana sebenarnya kejayaan peranan ahli politik untuk menjayakan projek membersihkan pilihan raya? Sebab pada hari ini semua yang bangkit ni rakyat, bermaksud rakyatlah yang bangkit demonstrasi, rakyatlah yang bangkit bukan bersih dan segala macam. Tetapi kita nak tahu, adakah peranan ahli politik, khususnya ahli politik muda yang sedang bertaburan sekarang ini, adakah mereka faham tentang pilihan raya ini? Kenapa mereka tak pujuk pemudi-pemudi muda turun mengundi mengikut peratus pengundian di Hulu Selangor 8%, pengundi di Galang sampai 3% pengundi muda. Lalu orang akademik mengatakan, bahawa orang mengatakan kegagalan ahli politik untuk menjayakan proses pilihan raya yang bersih. Raya yang bersih juga ada orang kata sebab media yang bermasalah, media kita bermasalah, sistem bermasalah, pengangkutan bermasalah. Jadi saya ingin melihat, kita ingin melihat dari pandangan Datuk sendiri, bagaimana sebenarnya tindakan rakyat yang boleh dilakukan oleh rakyat dalam beberapa hari untuk memberitahu kepada pihak pentadbir, kerajaan dan SPR, kamu akan berdepan masalah ini jika tidak selesaikan isu pilihan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya ingin berbahagia dan Hasan, rekan-rekan adik panel, rekan-rekan esko, dan hadirin sekalian. Saya lebih dulu ucap terima kasih kerana adanya pihak NGO yang ingin mengambil inisiatif untuk menggerakkan bersih yang itu ini, ataupun bersih 2.0 untuk benar-benar membersihkan sistem pilihan raya dalam negara kita. Sebagai asas falsafah kita sebagai orang Islam sentiasa berdoa untuk mempunyai peribadi yang bersih. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Yang kita ucapkan setiap kali kita selesai berwuduk ataupun keluar daripada tandas. Jadikan kami orang yang sentiasa bertaubat dan jadikan kami orang yang bersih. Kalau kita bersih zahir dan batin, sudah tentu kerajaan yang ada juga mesti bersih. Dan sistem untuk membentuk kerajaan itu mesti bersih. Untuk membolehkan sistem pemerintahan yang berjalan ke dalam bersih, dan sebagian tadi kita lihat telah cemara, ya, institusi utama termasuk yang disebut oleh Dr. Tung telah tercemar. Institusi kehakiman, institusi SPR sendiri, institusi peguam negara, institusi yang lain telah menyebabkan rakyat rasa terduis dan rakyat telah hilang kepercayaan. Kalau kita ambil satu contoh sebelum saya pergi lebih lanjut tadi, ketercemaran itu dalam konteks negeri Kelantan, Dr. Tung minta saya sebut. Kita ambil kes yang terbaru tentang tuntutan royalti petroleum. Kita terpaksa pergi ke mahkamah untuk menuntut hak kita. Padahal itu sudah termaktub dalam perjanjian, sudah patut diamalkan secara otomatis. Bila kita memfailkan kes kita di mahkamah, kita telah memilih mahkamah perdagangan, commercial court. Ya. Kita tak memilih mahkamah sivil. Karena kes kita adalah kes perdagangan, pecah kontrak. Isunya adalah isu pecah kontrak di antara kerajaan Kelantan dan Petronas. Kita tak masukkan kerajaan persekutuan. Apa yang berlaku tiba-tiba dalam minggu ini, hari Khamis, hari Rabu lepas, kita telah diberitahu oleh mahkamah kes kita tanpa dipuhut oleh Petronas, tanpa dipuhut oleh kerajaan ini, telah dipindahkan ke mahkamah sivil. Ya. Dan tarikh yang patut perbicaraan permulaan 24 hari bulan Januari telah tidak ditetapkan sampai tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Yang ketiga, kerajaan persekutuan memohon untuk campur tangan sebagai pihak yang kedua. Padahal kita kata kerajaan persekutuan itu tepi, kita nak main dengan Petronas saja. Tetapi kerajaan persekutuan kata Petronas juga tak larat, maka kerajaan persekutuan memohon untuk intervene ataupun untuk campur tangan. Baik, kembali kita pada sistem pemerintahan. Dr. Wasan tadi minta perkara-perkara taktikal, apa yang telah dimainkan oleh ahli politik. Memerangi ketidakadilan sistem ini adalah satu perkara yang sangat berat. Ya. Tiap-tiap kali pilihan raya kita terpaksa berdepan dengan
ancaman pemulihan. Yang terakhir, secara praktikal, kita bukan teori ya. Bila kita bercakap, bukan kerana kita nak reka dan adanya hantu. Ya. Tetapi memang berlaku hantu ini. Pengurusi perhubungan UMNO Kelantan kata, bila ada yang datang, dia nak kawan Kelantan. Ada kemungkinan dia boleh kawan. Kalau kita duduk saja ya. Saya ambil contoh Parlimen Ketere, Donkok Lanas. Pendaftaran pemilih, proses bantahan pada hari Selasa dan Rabu yang lepas. 499 orang isteri tentera telah memohon untuk mengundi secara pos. Dan kita ada saudara yang nama Orang